لهرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكل. على الله توكل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallahu sirrah. Dan sesungguhnya situ telah banyaklah datang daripada khabar menyuruh atas membaik sangka pada Allah Ta'ala, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara di atas dua itu suatu daripada kebajikan, iaitu baik sangka pada Ta'ala dan baik sangka pada segala hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia panggil husnul zanni, ya, dengan Tuhan. So kita apa? Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangka baik hamba-Ku dengan aku. Maknanya sangka baik dengan mengharap pembukaan, mengharap kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada insan tadi, dengan sangka yang baik. Walau apa dalam keadaan pun letak kita semua ada hikmat. Ma khalaqta haza batilan subhanak. Tidak jadikan benda itu sia-sia, tidak, semua ada hikmat ilahi. Allah. Dan sungguhnya telah banyak datang dalam khabar mendapat hadis Nabi SAW atas suruh, atas membaik sangka kepada Ta'ala, ya, membaik akan sangkaan qalbi kita dengan Tuhan. Jangan ada kita berbual dengan su'uzan, Tuhan tak terima ke doa aku ni lama tak, jangan. Serah pada dia kalau itu dalam bab doa dan begitu dalam bab yang lain. Tapi bagi dalam masalah hukum hakam Allah Ta'ala tu lagi lah, ya, maknanya kita nak wa yusallimu taslimah, taslim betul dalam apa saja berlaku, sama ada jaraya ul qada, berlaku qada Tuhan, maka itu ada hikmat dia. Dan sabda Nabi SAW, dua perkara tiada di atas kedua itu suatu daripada kebajikan. Maknanya kebajikan besar ni tu maksudnya, ya. Iaitulah pertama, baik sangka kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau seorang buruk sangka je pada orang pun dah teruk, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik sangka pada segala hamba. Kalau kita lihat manusia, kalau dia orang tua, kita kena rasa pun dia lebih baik daripada kita, sebab dia umurnya panjang, mungkin ibadat dia lebih banyak daripada kita. Kalau kita tengok maknanya kanak-kanak, dia nakal macam mana pun dia belum balik, kalau dia mati direct syurga. Kita kalau mati tak tahu lagi kan, ya, apa keadaan kita di sana, wallahu a'lam, minta selamat itu maknanya. Dan hatta kalau kita tengok orang yang nakal pun, kita sebab kata dia jauh sebab dia jahil, kita pula rajin untuk ilmu tapi perangai sama juga, maknanya itu. Jadi maknanya kita jangan buka ruang memandang akan haibat di kita, baik kita jangan pandang, ya, kita kena pandang mana kekurangan dia. Itu sangat daripada tanda seorang tu jadi baik apabila dia memandang kekurangan diri dia, ya, wa basarahu uyubah, Tuhan membuka akan keaiban dia sendiri. Itu tanda dia baik. Za'aradallahu bi'abdi khairan faqahahu fid din zahadahu fid dunya wa basarahu uyubah. Apabila Ta'ala nak mendaki hamba itu baik, yang pertama faqahahu fid din, dia tafakuh dalam agama Allah Ta'ala, mana mendalami, memperkasakan ulumuddin, ilmu pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurang perduaan ini lepas. Yang kedua, zahadu fid dunya, qalbi dia tadi telah tawar dengan dunia, mana zuhud,
Tidak maknanya mencintainya, walaupun dia ada, tapi jangan cinta, tak luar. Dan yang ketiga yang kita bincang, wa basarahu uyubah, Tuhan bukakan qalbi dia sentiasa memandang akan kekurangan diri dia. Itu tanda maknanya tanda Tuhan jadi baik. Dengan orang kita pandang baik, dan kita pandang kekurangan. Itu jalan sebenar. Dan dua perkara di atas dua perkara itu, kejahatan, apa dia? Mana tidak ada kejahatan lebih daripada ni. Termasuk dua perkara tiada atasnya, tak ada atas dia. Daripada kejahatan, apa dia? Iaitulah jahat sangka dengan Tuhan. Ya, Tuhan beri satu perkara tu, kadang-kadang dia jahat sangka. Ini macam mana Tuhan bagi? Habis tu. Jangan tanya kenapa Tuhan bagi, kenapa. Oh, itu bahaya besar. Kita kena taslim saja. Apa yang Tuhan sebut tu ada hikmat ilahi. Dan jahat sangka kepada Allah seolah macam doa lambat, tak dapat, lama tu minta. Jangan terlintas dengan kalbi kita perasaan tu. Apatah lagi kalau mulut dia keluar, wah lama doa tak dapat lah. Tu kurang hajar dengan Tuhan. Kita minta serah habis. Minta fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Tuhan kena, bukan waktu yang kita kena. Ya. Itu minta dengan Tuhan adab Tuhan. Minta kemudian serah. Pada waktu yang ia kena, bukan waktu yang kita kena. Ya, pada waktu benda yang dia pilih, bukan yang kita pilih. Mana baik, tentulah terjawab. Pilihan Tuhan terbaik. Dan penentuan masa dia terbaik. Serah. Itu contoh kita baik sangka dengan Tuhan, yang ada pertikaian dalam. Ya Allah. Dan daripada dua perkara, itulah jahat sangka dengan Ta'ala dan jahat sangka pada segala makhluk, pada hamba Tuhan. Kita pandang orang, kita pandang dia lebih baik. Janganlah terlintas hati kita kata kita lebih baik. Ya, itu tak boleh. Walaupun hakikat tengok dia terlebih, jangan sekali-kali memandang diri kita baik daripada orang. Itu dipandang apa? Mazhab iblis ni. Yang keluar kalam tu iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kan? Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Aku kau jadikan daripada api, Adam dari tanah. Dia pandai buat hukum. Api baik tanah, siapa kata? Kalau tengok sifat baik tanah. Tanah di lambung ni jatuh ke bawah, api kalau dia pacang dia naik ke atas. Sifat dia tu kan membesar. Dan kata Abu Turab rahimahullah ta'ala, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bersumpah, ia katanya, demi Allah tiada aku membaiki hamba itu akan sangkanya pada Ta'ala, melainkan mengurniai Allah Ta'ala akan dia. Mana kalau dia husnul zanni dengan Tuhan, sangka baik dengan Tuhan, Tuhan saya beri rahmat ke dia, dia mudah dapat rahmat Tuhan. Ya. Dan kenapa bahawasanya sekalian kebaikan itu dalam kudrat ni, tidak satu benda pun yang boleh keluar pada kudrat Tuhan, baik buruk segala-gala. Maka kita bertumpu kepada dia, mengharapkan setengah makna baik sangka, itu harap dengan Tuhan. Hanya pada Tuhan, jangan harap benda lain. Pegang pada dia, jangan pegang benda lain. Maka apabila murnai Allah Ta'ala akan dia, baik sangka, jadi baik sangka husnul zanni billah au bil khalaik, itu semua apa? Kurnia dia. Tuhan letakkan baik sangka kita dengan Tuhan, dan baik sangka makhluk pun tu kurnia dia. Pada kata kurniaan, mengurniai Allah Ta'ala akan dia. Baik sangka padanya pada Ta'ala, maka senya mengurniai Allah akan dia barang yang disangka, mana barang yang diharap dari itu. Itu kata mana kebijakan. Kerana bahawasanya yang membaiki akan sangka pada Ta'ala itu, iaitulah yang menghendaki bahawa mentahkikkan akan dia bagi. Ya, maknanya Tuhan nak tahkikkan, memang dia nak bagi benda itu. Itu setengah daripada apa? Adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terkala telah selesai daripada menyebutkan daripadanya masalah husnul zani dengan Tuhan, maka masuk mana Tuhan pengarang menyebutkan tuntutnya. Ya, tuntut Allah Ta'ala yang kita kena faham. Dan kata mu'alif, al-ajabu kullu ajab mimman yarhabu mimman lam fiqaka lahu minhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ah. Ajib sekadar ajib, mana pelik sungguh. Kalau kita pelik bin ajaib kan, pelik sungguh, ajib sungguh daripada orang yang lari daripada yang tiada lepas baginya. Daripada dia nak lari
daripada benda yang dia tak boleh lari daripada al-maut, ya, kematian. Tuhan letakkan, tak boleh nak lari, ya. Dan benda yang paling besar kali apa kita lari dengan dia sendirilah. Kenapa kamu lari hati kamu daripada Ta'ala, sedangkan kamu tak boleh lepas daripada dia, ya. Kita bergantung dengan dia, bergayut dengan dia, maknanya, ya, segala-galanya ada dari dia, dengan dia, kepada dia. Tiba-tiba insan tu nak lari kalbi dia menghadap pada makhluk, itu sejahil manusia, pelik sungguh. Itu maksud. Dan menuntut ia akan barang yang tiada kekal baginya sertanya, ya. Jadi pada dia pergi kejar pula, dia pergi tumpukan kepada benda yang tak kekal, iaitu apa? Makhluk, termasuk diri dia sendiri. Jadi tolong tumpukan, maknanya kerja besar kita dengan Allah Ta'ala. Jangan tumpukan benda yang kita nak tinggal, mengejar benda yang ditinggal, tertinggal benda nak dibawa, itu dia panggil ahmak, orang yang terlampau bodoh. Dunia nak tinggal, dia kejar macam nak mati. Akhirat besar nak bawa sana tu, dia buat lebih kurang, bukan tak buat, lebih kurang. Ya, kita tengok semangat kita membina jalan ke akhirat lebih besar ke, atau semangat kita membina kerja dunia lebih besar? Kalau lebih besar kerja dunia, maka dia telah menyalahi apa yang diarah oleh Rasulullah SAW. Maka dia akan jadi jalan dia sesat, ya. Jangan ada bersamaan pun tak boleh, mesti lebihkan akhirat. Tuhan dah sebut, ya, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'siru, asra yu'sir, maknanya apa? Melebihkan. Manusia, kebanyakan manusia melebihkan dunia daripada akhirat, melebihkan makhluk dari Tuhan ni. Sedangkan wal akhiratu khairun, akhirat lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Biar Allah Ta'ala sebut pegangan itu, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kebanyakan. Sebab tu jangan pelik kalau banyak manusia yang kejar dunia, banyak jadi hamba dunia, ada yang sembah dunia pula, dia macam-macam. Jangan pelik, sebab memang tak banyak yang betul-betul selamat tu. Kebanyakan mereka tu'sirunal hayatad dunya, melebihkan daripada. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sebab tu kalau ta'arud, mana bertembung dua perkara urusan, kerja kita dengan Allah Ta'ala dengan kerja nafsu kita atau kerja diri kita. Kita kena tendang diri kita, kena bawa kita kerja Tuhan dulu. Itu maksud. Itu arahan Rasulullah SAW, arahan pimpinan agung kita. Man talabad dunya adarra bi akhirati, wa man talabal akhirah adarra bi dunyahu. Maka Rasulullah buat keputusan, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Bila kamu kejar dunia, akhirat kamu akan ada risiko. Kalau kejar akhirat, dunia akan ada risiko. Kan? Jadi tuan-tuan, cari bekalan akhirat, majlis ilmu, ya. Kalau ikut nafsu dia, tak nak lah, dia nak duduk rehat, kan, menghadap TV, cerita keling, cerita Korea, macam dia hadap. Ya, terpaksa buang tu. Sebab kita nak ambil risiko, ada risiko nafsu, kena buang. Nak puasa, kena lah berlaku. Nak jadi orang mulia, kena bangun malam. Ya, bangun malam berat tak? Berat kan, orang tu tidur tu nak bangun, ada macam-macam. Jadi maknanya terpaksa gadaikan. Tu panggil resiko dunia tu ada, resiko nafsu. Nak bangun malam, nafsu kena tendang, terkajang dia. Ya, sebab kita takut Rasulullah kata tak mulia. Atani Jibril faqal ya Muhammad isma syi'ta fa innaka maytun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa istighna'u 'anil nas. Al-hadis. Satu hari datang Jibril menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril, datang akan aku di Jibril. Faqal, lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad isma syi'ta, kamu nak hidup macam ni, buatlah hidup macam ni gaya, tapi ingat fa innaka maytun, kau akan maknanya apa? Mana segala pergerakan hidup di dunia ni kena dimotivasikan dengan kematian. Kita buat gini sana, lepas lah tu. Kalau lepas okey buat. Kita nak buat perancangan ni pula, kalau mati datang macam selamat tak besok mana, ya, oh ni tak bahaya ni, akan tinggal. Itu maknanya, ya. Ma'abir sama cepat innaka maitun. Kemudian wahbib masyita fa innaka maitun, ya. Isma syi'ta fa innaka maitun wa habib masyita, dan kasih kepada siapa yang kamu nak kasih. Tak, mau nak kasih pada siapa, orang tu nak kasih pada anak, isteri kamu, harta benda kamu, pangkat jawatan kamu dan sebagainya. Tapi ingat, fa innahu fariqu, kau akan bercerai ke dengan dia. Akhirnya kau akan tinggalkan dia atau dia tinggalkan kau. Maknanya tak ada siapa yang boleh kekal dengan dia kasih, atau semua akan balik.
Dua. Yang ketiga ni kita bincang ni. Ya. Wa'lam anna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan orang mukmin tu apa? Qiyamuhu bil lail wa istighna'u 'anil nas. Dan dibangun pada waktu malam. Orang tidur dibangun menghadap Allah Taala. Dan hati dia raya pada manusia tak banyak. Dia tak gantungkan kalbi dia dengan makhluk. Itu maknanya anna syaraf, kemuliaan. Lawan mulia apa? Hina. Dia kata bangun malam hina lagi. Ya, dia melengkau macam ular sawa. Ular sawa pun berzikir. Ya, maknanya itu. Habis. Jadi maksudnya apa tu? Kena berlawan. Kita nak jalan akhirat bekal, terpaksa kita risiko dunia dia. Kesilapan tu kena buang. Kan? Bangun. Contohlah begitulah ibadat yang lain. Ya. Bahawa ibadat semua benda yang tak disetujui oleh nafsu kecuali satu. Apa dia? Takjilul fitr, mensegerakan berbuka puasa. Itu setuju. Ya. Sunat kita segerakan buka puasa apabila masuk waktu, yakin masuk waktu, dah terzan masuk. Kecuali Syiah je. Syiah kalau buka tak buka awal. Kita ajak dia lain kan, itu Syiah tu. Nak kenal senang je. Dia ajak buka, ketika dia lari tak apa-apa, hantar makan. Itu dia. Lepas tu dia jamak pula semayang. Macam-macam tu ni. Jadi makna kita segerakan. Itu tak payah suruh, dia mesti dia rapat lah. 2 minit ke 4. Itu nak setuju. Dan tu tak apa tu. Tu syarat suruh. Dan tiada kekal baginya serta. Sedangkan benda tu tuntut akan barang yang tiada kekal. Barang yang nak tinggal, longgok itu tinggal. Apa dia? Itu makhluk ni. Ya. Semua akan tinggal. Allah. Habis. Dan menuntut akan barang yang tiada kekal, apa dia, makhluk dan dunia ni. Dan barang yang muafakat akan nafsu dia dengan syahwat, habis semua tu. Semua akan tinggal. Dan akhiratnya, ya, dan dunianya. Dia atas apa? Akhirat dunia pun dia apa? Dia tak pandang dan dia terus kepada apa? Cari redha Tuhan tu. Buat ibadat dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan dia buat ibadat kena apa? Nakkan makhluk. Dan setengah daripada makhluk apa? Syurga je lah. Itu semua makhluk Tuhan. Habis. Dan kerana demikian itulah terlebih ujub, terlebih ajib daripada ajib. Mana apa? Pelik bin ajaib pada bahasa kita. Pelik sungguh, ajib sungguh. Kerana bahawasanya mengambil ganti kepada yang kurang. Dia ambil yang kurang, dia tinggal yang lebih. Akhirat dengan dunia menjadi lebih akhirat lah. Lebih dia hadap ke dunia, kejap akhirat dia tinggal. Itu pelik. Yang satu, tindakan yang sangat-sangat membodohkan dia. Daripada yang terlebih baik. Dan memilih yang fana atas yang kekal. Apa dia fana? Makhluk. Yang kekal, khalik. Dan istighalnya, tu bersungguh-sungguhnya dia menumpukan kalbi dia tadi, istighal kepada benda yang nak ditinggal. Dan sebab kita kena istighal, ya, kepada apa? Benda yang membawa kita pada jalan Tuhan. Istighal dengan dia, menumpukan istighal, maka Tuhan akan hadiah. Apa hadiah dia? Nikmat dalam mengingati dia. Kemudian asyik, kemudian rufa al-hijab, kemudian baru dia dapat laduni dengan Tuhan terus, kan? Iza kana al-ghalib, apabila ghaliblah ala abdi al-istighalu, hamba tu memberi tumpuan bi dengan aku, ya, maka ja'altu na'imuhu wa lazatu fi zikri, aku jadikan nikmat dia, lazat dia pada zikir. Kemudian fa iza ja'altu na'imahu wa lazatu fi zikri, bila aku jadikan nikmat dia tadi itu lazat dan zikir, asyiqani wa asyiktuhu, ya, asyiqani, dia akan asyik dengan aku dan aku asyik dengan dia. Fa iza asyikani wa asyiktuhu, dan bila aku dia asyik aku asyikkan dia, rafa'tul hijab, aku angkat hijab, fima bainahu baini wa bainahu, antara dia dengan aku. Kemudian wasirtu, dan jadilah aku mu'aliman, orang yang mengajar. Mana ilmu laduni dapat? Baina ainai, antara dia.
la yasahu, dia tidak lalai. Iza sahan nas, apabila manusia lalai, dia tak lalai, dia kekal qalbi dengan Tuhan. Itu peringkat ni, dia kena istighal. Tapi bila dia istighal menumpu tumpuan pada lain Tuhan atau balik usaha, dia akan terjauh. Dan istighal ni pada barang yang batil, mana barang yang nak ditinggal apa? Ad-dunya. Dan berpaling daripada Tuhannya. Ya, sebab pemalingan tu akan berlaku bila dia tumpukan istighal pada makhluk. Buat dua benda tak boleh berhimpun. Dia menghadap kepada jalan Tuhan, dalam makhluk tinggal. Kalau dia menghadap jalan dunia, dan akhirat nampak. Kalau dia menghadap pada makhluk, dia tak dapat menghadap pada Tuhan. Dan kalau dia menghadap tepat ke Tuhan, confirm fana daripada yang lain. Itu keadaan. Dia berpaling daripada Tuhan yang tiada hakikat baginya. Apa tak ada hakikat? Dunia tu. Dia berhadap pada dunia yang batil, dia tinggalkan jalan Tuhan, ya, dia menghadap kepada yang tiada hakikat baginya. Hakikat yang wujud campur sebenar, dia ialah. Yang lain semua habis, fana. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Semua takkan fan, binasa. Dan kata setengah mereka itu telah duduk kepadaku seorang laki-laki. Ya, dia duduk apa? 13 tahun. Dan sembahyangnya tiap-tiap hari 1000 rakaat. Masya Allah. Dia sembahyang satu hari apa? 1000 rakaat. Hingga jadi tepuk. Buat tepuk sembahyang bertepuk tuan Kita sembahyang baru apa sengal-sengal dah tu dia. Dah melunjur dah. Ambil cik punya urut. Takut jam, takut krem. Dia orang sampai tepuk 1000 rakaat tadi. Maka adalah apabila telah sudah asar, dia duduk memakai habwah. Ya. Dia duduk memakai habwah. Tahu habwah? Tahu? Tak tahu? Dia tengok kamus. Habwah dia macam dia tali pinggang tu. Orang Yaman dia pakai duduk. Angkat kaki dua, punggung kita bawa rapat ke bumi. Kaki kita angkat dua, kemudian tali pinggang tu bawa ikatkan. Jadi lutut dia tak jatuh lah. Jadi kekal punggung dia tetap papan punggung. Mana kalau dia terlelap pun wuduk tak batal. Itu panggil habwah. Dia macam tali pinggang. Tapi tali pinggang kita boleh buat. Kita angkat kaki kita, rapat ke punggung, kaki depan tu angkat dua, ikat. Jadi lutut tu tak jatuh. Dia duduk lepas asal sampai maghrib. Dia apa? Muraqabah. Allah. Ya. Jadi seorang tadi apa? Dan kata setengah mereka tu Arif telah duduk kepada kami seorang laki-laki rijal. Bila kata rijal dalam Islam sebenarnya apa? Waliullah. Ya. Rijal mana waliullah. 13 tahun dia beramal macam tu. Dan sembahyang ia pada tiap-tiap hari 1000 rakaat. Hingga jadi tepuk ia. Maka adalah apabila telah sudah asar, lepas masuk asar di wirid dia pun terus dia duduk memakai habwah. Ya. Macam tali pinggang ikat. Dan berhadap ia akan kiblat. Maka berkata ia apa keluar mulut, ajibku, ya, ajib tu, ya, bagi kejadian makhluk ni, betapa berkendak ganti padamu ya Allah. Kenapa mereka tukar menghadap pada makhluk, meninggalkanmu ya Allah termasuk. Dan ajib aku bagi kejadian bagi makhluk manusia ni, betapa jinak kepada yang lain, kepada kenapa dia jinak kepada yang lainmu, kenapa hati mereka disangkutkan dengan makhluk tidak padamu ya Allah. Kemudian maka diam ia hingga masuk matahari. Dia ucap kalam tu, lepas tu dia pun apa, tunduk dan dia muraqabah atau musyahadah sampai pun masuk ke maghrib. Daripada pasar tu sup dia diam. Kita nak syaban je tu, kita diam sup buat ukur kalbi. Nah, ataupun muraqabah tak kira lah. Sebab Nabi sebab dalam sup. Orang tak faham kata, oh dia apa tidur. Dia kan tidur, dia tengah berlazat lah kan. Habis. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, dia setengah pada wali besar. Siapa? Sulaiman Ad-Darani. Kita dah bagi makam dekat Syria dengan Tuan Syekh Faiz. Ya. Ustaz tahu semua. Jikalau dipilih aku antara 2 rakaat dan antara masuk syurga Firdaus, dan saya memilih aku 2 rakaat. Wah, tak boleh kan? Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, wali besar ni. Dia kata, kau tuan pilih nak masuk syurga ke nak sembahyang 2 rakaat?
Aku akan jawab, aku nak sembahyang 2 rakaat. Kan? Kalau kita, bodoh tu, ambil surga dia kan. Tuan tak kerti. 2 rakaat dia dengan Tuhan. Syurga adalah habuan nafsu seronok kan, syurga bawa tempat berseronok. Mas saya dia kata Jannatul Firdaus lah tu. Ya. Nah, saya memilih aku 2 rakaat kerana bahawasanya aku pada syurga Firdaus itu nafsuku. Dia berkata tu wali tu. Mana ada kesilapan nafsu, makan sedap kan. Dan pada 2 rakaat pada hak Tuhanku. Yang 2 rakaat ni aku dengan Tuhan. Kalau masuk syurga aku makan aku dengan nafsuku, dengan makhluk. Mana besar ya. Ni kalau Wahabi dengar dia kata, wah ni sombong ni dia. Ya. Wahabi ni memang biul kan. Ketahui olehmu bahawasanya qalbi menilai ia dengan nuril iman. Ya, maka apabila kuatlah cahaya iman, maka berolehlah cahaya mata. Ya, maknanya nurul basirah, mata dalam. Jadilah hamba itu baik penglihatnya, bersalahan dengan yang kuat cahaya mata hati, dengan wasitah berdiri serta segala agian. Ya, kalau dia berdiri serta agian dengan makhluk, ya, dan bertambatan dengan segala akuan. Beza tadi kalbi itu dia dengan Tuhan terus. Yang ni buat ibadat tapi bertambatan dengan makhluk. Apa makhluk? Syurga dan sebagainya. Maka dhaiflah cahaya mata hati. Ya. Mana kalbi bila dia mengelak dari pandangan Tuhan, dia akan marah, dia akan marah. Tu. Dan terkadang membawa demikian itu kepada jatuh kepada segala yang menyalahi, kepada maksiat lah. Dan mengikut segala syahwatnya. Ya. Bila dia pandang diri dia, kompon dia akan pergi ke arah tu. Dia ikut syahwat dia, nafsu dia. Maka adalah demikian itu sebab buta mata hati. Ya. Menyalahi perintah Tuhan, mengikut syahwat, itu dia panggil apa? Buta mata hati. Sehingga daripada buta mata hati bersyahwat, dia bersungguh pada barang yang Tuhan dah yakin, dan dicuai pada benda yang Tuhan wajibkan. Ya. Dah lepas kita ni? Belum ni? Dah lepas tuan. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi basirati minka. Ijtihaduka fima dhumina lak, engkau bersungguh-sungguh, bermati-matian. Kalau Kelantan panggil cawak kote panggil. Ya, orang Kelantan kan kalau nak panjang pokok, dia cawak kote, dia pakai berikat, dia boleh dia masuk sini, dia terik, syak, dia selip belakang. Itu memang dia nak panjang pokok. Buat pondok dia masih tumbuh kan. Dia buat masa berapa tingkat, 4 tingkat ke 5 tingkat. Yang buat tu dah pondok pakai berikat je kan. Dah siap tu tengok, sini banner dia canggih. Pakai berikat dia gaul simen, kalau perang kelengkung tu kan. Bekerja dengan badan bukan dengan kain. Kalau kau pakai jaket pun malas sampai jadah kan. Kau belagak, macam jaket kau punya malas. Jadi tak tu buat lemah canguk bangang punya bodoh apa punya. Kan? Orang buat kerja bukan dengan kain, bukan pakaian. Buat kerja dengan qalbi, dengan dalam kan. Baru ya diarah luar pun luar semangat kan. Jadi tambatkan qalbi dengan makhluk itu sangat dia berdapat dha'ful yakin. Ya. Itu kalau pancar cahaya iman, dia belum pancar cahaya yakin ni kan. Ya. Cahaya yakin lagi terang. Yakin dengan iman mana kuat? Kuat ya, yakin. Yakin dia akan membawa apa? Iman dia akan membawa apa? Perubahan min halin ila halin. Kalau yakin perubahan min maqamin ila maqam. Beza. Hal dibawa daripada kelakuan hal. Iman dia akan membina daripada akwal, satu akwal ke akwal. Kalau yakin dia membina yakin lagi tinggi. Di kulli maqam dia membina maqam. Di kulli maqamin akwal. Tiap-tiap makam semua ada hal-hal dia. Tiap-tiap lauk semua ada rasa dia. Kan? Kalau masak asam pari lain rasa. Kan? Dia macam dia kata, kalau masak apa? Tumis ni ada lain rasa. Mana masing-masing itu ada rasa dia.
Habis. Sebab apa firman Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka bahawasanya tiada buta segala penglihatan, bukan kita kira mata luar ni buta dah, ya. Maka mereka itu tetapi buta segala hati yang dalam segala dada. Makna buta mata dalam daripada mendapat segala haqa'iq, dan ialah buta sebenar. Ya, qalbi dia tak kenal jalan hakikat sebenarnya, jalan makrifat sebenar dengan Tuhan. Kalau haqa'iq, hakikat sebenar apa yang mawjud dia dan yang lain habis, dia tak tembus situ, maka tu dipanggil jalan dia membutakan mata hati. Ya, bukan kita kira buta luar tak. Dia banyak entah ulama-ulama besar yang buta. Di antara Syekh Ali Subran Mullasi, ulama fiqh besar, dia antara yang memberi fatwa boleh sembahyang di atas udara. Zaman dia kapal terbang tak ada kan. Tapi fatwa dia dah mendahului. Ya, sebelum ada kapal terbang ni, fatwa dia naik ke atas tu, boleh sembahyang atas udara. Tapi dia buta kan. Ulama tu dah syarat ni. Seorang ulama tu dalam test tengah mengajar, api padam. Dia baca kitab setengah jam tak berhenti. Saja pro. Itu padam mula ke mana musurat tu jumpa. Ya, dia padam kami saja. Sebab apa? Ilmu dia pis sudut, la fil kutub. Ya, ilmu di dalam dah ada bukan dalam kitab. Ada guru dah kata tu, tak bawa buku kitab, pakai laptop, laptop kan dia hang mampu benda. Kata-kata tak keluar. Kan? Tekan dalam keluar tak pun. Jadi maksud dia apa sini? Bukan luaran, dia nak kulub dalam tu, ya. Qalbi. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallub. Sebab apa dinamakan hati itu hati? La yusamma al-qalb illa bitakallub. Tidak dinamakan hati itu hati, melainkan dia cepat berbalik. Kejap itu. Ya, kejap rajin, kejap malas, kejap sedap, kejap tabah, macam-macam di badan. Itu hati qalbun. Ya, pada naik atas lagi dia pergi pada makam roh, pergi pada sir dan seterusnya, makam roh. Dalam tu dia buat apa? Puat, syarab, ya, lub dan lain sekali apa? Sir. Habislah ya. Maka ajib aku bagi orang yang berakal, yang lari ia dari Tuhan. Ya. Dia berakal, tiba-tiba dia lari kepada Ta'ala. Ya, binatang pun nyati Tuhan dan wa min syai'in illa yusabbih. Satu melainkan bertasbih. Tiba-tiba dia ada akal, ya, tiba-tiba dia lari dari Allah Ta'ala. Makna pelari dan dia tidak mengerjakan amal-amal yang Tuhan suruh. Dia tidak menjaga diri pada maksiat-maksiat mungkar yang dilarang oleh Ta'ala. Itu mana dia lari. Dia kalau menuju ke Tuhan, dia akan jaga segala perintah Tuhan. Ya. Sebab maksiat itu menjauhkan seorang. Pada kata kita ada dua hukum, ittisal atau infisal. Bila dibuat taat, dia ittisal makin rapat. Dibuat dia maksiat, infisal makin terjarak jauh. Itu dia. Jadi kan kenapa kau nak balik ke Tuhan, kau jauhkan diri dari Allah. Itu maksudnya. Lepas tu kita kena cari seberapat-rapat yang mungkin kita dengan Allah Ta'ala. Jangan lari. Dan orang yang ghafil berhadap ia atas syahwat dan hawa nafsu. Itu orang lalai. Nak tahu kita lalai tak lalai tuan-tuan, bila nak camlis di antara bangun tidur. Ya, pagi. Dan kita ni ada al-ghafil iza asbaha yanzuru maza yaf'al, wal akil iza asbaha yanzuru maza yaf'alullahu bih. Orang yang lalai ini, dia buka dia mata bertidur, dia ingat urusan dia. Oh, projek tak siap, ni tak siap, larat tahu. Oh, macam-macam risau dia, banyak kerja dunia dia kena kepala dia keluar. Dia buka je mata dunia. Ada pun orang ahli, orang dia kata yang tidak lalai, al-aqil, yang berakal, iza asbaha yanzuru maza yaf'alullahu bih. Dia akan memerhatikan apa yang Tuhan buat pada tubuh badanku yang dhaif ini. Pun dapat melihat lagi. Mata masih berfungsi. Telinga boleh mendengar lagi. Sihat badan ada Tuhan bagi. Lalu keluar mulut dia, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pagi dia niat di dalam muka mulut ingat padang mahsyar. Ya, tuan-tuan semua baca kan? Bacaan tu sebenarnya mengingat padang mahsyar tu. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji wa ta'ala telah menghidupkan. Sebab tidur tu dia panggil mautus sugra, mati kecil. Sebab dia keluar roh. Kalau mati betul dia keluar rohul hayah.
Kita tidur tu keluar ruhul yaqazah, ruh kesedaran tu keluar. Kan dia balik-balik, kita jaga dah. Kalau dia tak balik, lambat tuan. Ya. Jadi mana dia keluar tu, Allah kan. Jadi keluar mulut dia apa? Syukur dan memuji Tuhan. Ya. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Ta'ala kita akan dihasyar, dilonggok. Di mana tempat longgok? Mahsyar. Mahadul hash, itu dipanggil mahsyar. Ya, tempat dia longgok, dilambak manusia. Berapa juta triliun manusia entah tu. Jadi pagi-pagi dia dimotivasikan kita dengan zikrul akhirah. Buka je mata, Allah Ta'ala ajar kita dengan doa tu supaya kita ingat segala tindakan yang kita nak buat, kita kena ukur dengan suasana padang mahsyar. Apa di antara dia? Hisab, soal jawab. Boleh jawab tak benda ni? Boleh, okey, jalan terus. Kalau benda kita buat ini parah ni, kalau nak jawab tak terjawab, kita yang mahsyar tu, sila stop. Ya, jadi maknanya Tuan suntik. Ya, doa yang diajar oleh Nabi Islam mengingatkan kematian tu penting dan sebab kalau orang lupa mati confirm sesat. Ya. Tuan-tuan cari orang yang sesat mayang tidak apa tidak kan, cerita mati ke dia, itu bukan jahat. Wih, kau ni ahli kubur dia. Kubur besok dia mampu masuk kubur. Ya, tu. Dan syair Arab kata syammir wala tazar zakiran maut tipanisyanuhu dhalalul mubin. Sensing tangan baju kamu. Mana nak buat kerja jalan makrifat ke Tuhan, nak jadi hamba Tuhan ni kena bersungguh-sungguh. Ya, tu. Kemudian wala tazar zakiran maut, jangan kamu lupakan kematian. Sebab tipanisyanuhu dhalalul mubin, lupakan mati sesat yang cukup terang. Sebab lupa mati apa dikira banyak je, halal haram tak ada. Ya. Jadi mata hati tu kena jaga. Di antara benda mutu mata hati apa? Dua perkara apa dah? Ya, ijtihaduka fi ma duminalak. Engkau bersungguh-sungguh pada barang yang Tuhan dah jamin. Apa Tuhan jamin? Rezeki. Tapi dia punya cari rezeki tu sampai dia nampak rezeki tu dapat dengan dia, bukan dengan Tuhan. Ini mana dapat saya kalau anak tak ubah track ini memang tak dapat. Macam dia Tuhan lah. Disyirikkan dengan kerja. Ya, jaga tu. Carilah rezeki tapi jangan sampai lupa kepada Ta'ala. Ya, carilah rezeki tujuan untuk mendapatkan diri ke Tuhan, bukan carikan rezeki supaya kita lagi jauh dengan Tuhan. Itu bodoh orang panggil, tak cerdik. Ya, maka ini kalau kena aja di isytihat, bersungguh macam nak mati kerja dunia dia. Ya. Kemudian ni satu lagi apa? Ya, wa taksiruka fima tuliba minka, engkau cuai daripada barang yang Tuhan wajibkan. Menuntut ilmu wajib, ya dia buat main-main suka-suka dia. Ya, beramal wajib, dia buat main-main, bukan tak buat tapi bukan bersungguh. Dua ni kena aja habis tuan. Ya, dia bersungguh pada rezeki yang Tuhan dah jamin sehingga dia tak perasan rezeki dari Tuhan. Nampak pelik satu. Yang kedua, iaitulah dia apa? Cuai dengan barang yang diwajibkan Ta'ala. Maka dua tu intimas, dalilun intimas basirati minkah, dalil mati hati kamu telah dibutakan oleh Allah habis. Jalan macam mana kalau buta tak? Ya, rohani kalau buta tu dia tak minat lagi. Itu bahaya tu. Dia tak berobat, dia parah dia awak ni, ya. Sebab kita bersyukur kepada Ta'ala, Tuhan pilih kita jadi ahli ilmu, kan? Dan pilih kita jadi ahli ibadat, bukan kerja pandai. Kita semua hadiah dari dia. Maka wajib kita bersyukur. Bila kita syukur, insyaAllah ada pertambahan akan berlaku. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur aku tambah. Habis. Dan satu lagi tengok sini. Dan menuntut dia kepada yang lain, dan demikian itu tiada memberi faedah akan dia dan terurai baginya daripada Tuhannya. Maka itu makin jauh dan tiada kekal baginya, ya, serta lainnya serta Allah. Capai cari lain daripada Allah semua apa? Kosong, tak ada apa. Lepas tu kalau dia tumpukan hidup jasmani, maka orang itu orang-orang yang sedang apa, menghadapi bala dari Tuhan. Rohani tak ada, dia bagi jasmani, ya. Dan inilah hal kebanyakan manusia. Ya, batu surah apa? Lam ayyuhal insan, ya, annal haqiqatal hayah hiya al hayatur ruhaniyah. Ketahuilah wahai insan, sesungguhnya hakikat hidup sebenar apa? Ialah al hayatur ruhaniyah, hidup rohani. Mana kita menumpukan perkembangan rohani kita sebab dia nak balik menghadap Tuhan. Yang mana ja'alallahu fiha, Tuhan jadikan pada hidup rohani ni apa? An-najah, kejayaan, wan ni'mah, kenikmatan sebenar, al-lazah, kelazatan, war rauha, kerihatan. Cari rehat rohani, cari lazat rohani, cari nikmat rohani, cari kejayaan
Tapi orang terbalik, dia cari yang luar sangka. Sangka dia baling yang lahat kan. Yang dia terkapai sana besok. Yang dia tak kenal mana siapa diri dia tak kenal. Yang bercakap ni diri kita lah tuan-tuan. Dia kalau keluarkan habis lah. Betul. Terus kata dia keluar mati, dia tidur kan tak boleh cakap lah. Dia keluar je habis. Habis. Pada nikmat yang besar. Kalau gitu dia kata fal yatana'am. Fal yatana'amun, naklah kamu merasa nikmat. Dengan apa? Bihazihil hayah. Dengan kehidupan ruhani ni. Cari nikmat ruhani, bernikmat dengan kehidupan rohani. Wa illam tadkhul, kalau kamu tak masuk fi hazihil hayah, ya, mana kehidupan rohani dia tak bincang, dia bincang perut dia, makan dia tak boleh, tentu aja jasad luar je. Jawab dia, qad azzabakumullah, atalah azab kamu bil hayatil jismaniyah ar-radiah. Tuhan akan azab dia dengan kehidupan jasad luar jismani yang sangat hina. Ya, kepala dia mikir benda tu 24 jam sampai tidur menghijau. Pinjam apa? Duit. Ya, orang lain cari duit tapi cari bodoh macam tu. Ya, dia membodohkan diri dia. Sebab apa? Dia tak cari jalan rohani. Jalan rohani, jalan yang boleh makrifat ke Tuhan, boleh mendekat ke Tuhan. Ya, jadi jaga rohani kita, jangan jadi rosak. Habis. Kemudian summa qal wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alhamdulillah. Subhanallah.